Sebenarnya kan, helikopter tu kalau anda nak tahu, dia punya aerodynamics dia sangatlah complicated dan sepatutnya dia masih tak boleh terbang. First sekali, blade dia tu berpusing, jadi confirm lah seluruh body tu pun akan berpusing sebab reaction pada torque dari enjin tu. Kemudian katakanlah dah boleh terbang, nak bergerak ke depan tu macam mana? Kalau kita adjust pitch untuk satu blade tu untuk tambah atau kurangkan lift, katakanlah kita ubah pitch angle untuk blade dekat belakang supaya lebih banyak lift akan tolak helikopter ni ke depan. Apa jadi kalau blade ni dah bergerak ke depan? Dia akan cancel out balik extra lift tadi. Sudahnya helikopter ni tak bergerak-gerak. Memang dari dulu saya tak faham. Jadi dalam video ni kita nak tengok betapa kompleksnya helikopter ni punya aerodynamics dan apakah satu komponen ajaib yang membolehkan helikopter ni terbang dan kita boleh kontrol arah dia terbang tu nak pergi ke mana. Okey, jom kita tengok. Jadi helikopter ni sebenarnya kalau ikutkan dia punya susah nak buat tu, memang tak logik sebenarnya manusia nak kena susah-susah cuba cipta dia sebab kita dah ada kapal terbang. Nak pergi mana-mana distance yang jauh pun dah boleh dah terbang. Tak ada helikopter pun tak apa. Tapi sebab satu kelebihan helikopter ni yang kita tak boleh nak sangkal, iaitu dia boleh take off dengan landing secara vertikal. Jadi dengan kebolehan ni maka memang berbaloi sebenarnya susah payah kita buat helikopter ni. Yelah, kalau kapal terbang yang fixed wing tu nak kena ada airportnya lagi, nak kena ada landasan kapal terbang yang panjang lagi kan. Kalau helikopter nak terbang dengan landing dekat mana-mana pun boleh. Nak landing atas gunung, nak landing dekat pedalaman, nak landing dekat padang sekolah, nak landing atas bangunan, semuanya boleh. Jadi sebab memang kita dah tahu aerofoil shape ni boleh generate lift, maka kita pun letaklah 2 atau 3 aerofoil blade ni dekat atas helikopter dan kita pusing dia laju-laju. Dengan harapan dia dapat generate lift yang lebih tinggi dari berat helikopter tu dan ini yang membolehkan helikopter tu terbang. Cuma bila kita putarkan something ni akan ada reaction dari arah bertentangan yang akan putarkan body helikopter ni. Itu yang setiap helikopter dia akan ada echo dan dekat hujung echo tu ada tail rotor. Tail rotor ni pun sebenarnya aerofoil juga yang mana dia akan generate lift untuk counter balik rotation yang disebabkan oleh reaction dari main rotor tadi. Lagi tinggi lift yang rotor tu generate, lagi agresif lah attack angle tail rotor ni untuk pastikan badan helikopter tu tak berpusing. Sebab itulah dia ada echo. Kalau tak payah ada echo pun tak apa. Jadi dah settle satu benda, at least sekarang ni badan helikopter tu tak berpusing dan orang dalam tu pun tak pening lah. Baik, isu yang lebih mencabar dekat sini adalah macam mana kita nak steer helikopter ni. Kalau kapal terbang biasa tu kita steer dia dengan cara kita adjust control surface yang ada dekat badan kapal terbang tu. Contohnya kalau nak roll dengan nak corner, pilot akan kontrol aileron dengan rudder. Kalau nak naik turun, pilot akan kontrol elevator. Tapi kalau dekat helikopter ni memang tak ada control surface yang kita boleh manipulate untuk bergerak ke mana-mana yang kita nak. Jadi nak tak nak, satu benda je yang kita boleh kontrol adalah cara blade tu bergerak dan kita kena manipulate pitch angle blade tu untuk heli tu pergi ke mana kita nak dia pergi. Dan satu alat ajaib yang paling penting untuk menggerakkan helikopter ni dipanggil swash plate. Basically swash plate ni dia duduk dekat center rotor tu dan pilot helikopter sebenarnya manipulate dia punya motion untuk bergerak. Jadi swash plate ni sebenarnya ada 2 set. Ada swash plate dekat bawah dan ada swash plate dekat atas. Swash plate dekat bawah ni dia tak berputar dengan rotor tapi dia boleh naik turun, dan swash plate dekat atas ni dia akan berputar sekali dengan rotor tu. Tugas swash plate ni satu je, iaitu untuk ubah pitch angle setiap rotor blade tu. Jadi contohnya untuk take off, pilot akan guna collector dan tarik ke atas untuk naik. Apa yang jadi adalah engine power akan naik dan collector ni akan naikkan swash plate bawah secara serentak untuk adjust blade punya pitch untuk generate lagi banyak lift. Jadi helikopter yang dekat atas darat dengan helikopter yang tengah terbang, pitch angle main blade tu most of the time tak sama. Tapi kalau take off tu kan, dia naik ke atas, betul tak? Dia belum nak bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang lagi. Jadi pitch angle untuk setiap blade tu sama saja sekarang ni. Jadi helikopter tu boleh hover setempat. Dulu saya biasa main flight simulator dan ada juga flight yang mana kita kena bawa helikopter. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, nak hover setempat tu pun sangatlah susah sebenarnya. Jadi pilot helikopter yang bukan setakat boleh hover tapi boleh buat macam rescue operation ke, pergi pasang antena dekat tempat tinggi ke, memang different level lah dia punya skill tu. Baik, itu kalau nak hover.
Kalau nak ke depan pula, pilot akan tolak satu stick yang dipanggil cyclic. Apa yang cyclic ni akan buat adalah dia akan naikkan sebelah saja swatch plate bawah ni, dan ini menyebabkan rotor yang dekat belakang helikopter ni pitch dia naik lebih tinggi untuk generate lebih banyak lift. Yang specialnya swatch plate ni adalah bila rotor belakang tu rotate ke depan, pitch angle dia akan berubah kepada pitch angle yang biasa balik. Bila dia gerak pergi belakang balik, pitch angle dia berubah jadi tinggi balik. Bila ke depan, dia biasa balik. Anda nampak tak dia punya magic tu? Kombinasi swatch plate atas dengan bawah ni lah yang membolehkan pitch angle setiap blade tu berubah setiap satu rotation blade tu. Jadi sayap helikopter tu dia bukan setakat berputar laju, tapi setiap putaran tu angle dia akan berubah-ubah. Dengan cara ni dia dapat maintain lift yang banyak dekat belakang dan lift yang sikit dekat depan. Maka heli tu bolehlah bergerak ke depan. Kalau kita boleh follow satu blade ni, dia seolah-olah macam sayap burung lah. Dia naik turun untuk bergerak ke depan. Sama juga kalau nak bergerak ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dan untuk setiap movement ni, pilot akan kontrol minimum dua benda, iaitu swatch plate dan juga engine speed. Kalau nak turn clockwise dengan counter clockwise pula, dia akan guna kaki, dan kaki ni akan kontrol pitch angle tail rotor yang kita dah sebut tadi. Dan disebabkan rotor tu berpusing laju plus pitch dia sentiasa berubah dengan ada tail rotor lagi, sebab itulah helikopter ni bunyi dia sangat bising. Bunyi yang anda dengar tu lebih kepada bunyi aerodynamics ni berbanding bunyi engine. Bunyi angin lah maknanya. Dan kalau dibayangkan, stres yang ditanggung oleh blade ni memang tinggi lah. Itu belum lagi helikopter yang besar untuk angkut ramai orang, ataupun helikopter tentera yang nak kena angkut equipment yang berat-berat tu. Memang blade tu kena sangat kuat. Dan material untuk buat blade ni pun kena ada fatigue resistance yang tinggi lah. Sebab dia sentiasa bergerak dan load tu berulang-ulang. Jadi kalau tak tahan fatigue atau dalam bahasa Malaysia dipanggil kelesuan bahan, maka blade tu boleh patah. Dari segi enjin pula, biasanya helikopter kecil-kecil ni dia guna enjin piston biasa saja, cuma minyak dia tu diguna F-gas. Maknanya enjin ni ada piston, ada crankshaft dan pelbagai lagi komponen enjin yang sama macam enjin dalam kereta anda.